من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah dan kurniaannya. Akhirnya kita bersama-sama mengambil sedikit masa untuk kita sama-sama bermuhasabah ataupun kita saling ingat mengingati antara maghrib dan Isya. Jadi insyaAllah pada malam ni kita akan masuk pada tajuk iaitu tentang kisah Nabi Adam. Kita habis lagi. Tapi sebelum masuk kisah Nabi Adam, jadi ada satu yang mana sudah setahun berlalunya Taufan Al-Aqsa. Tuan-tuan, dah setahun 7 hari sudah berlalunya Taufan Al-Aqsa. Jadi bejang celik dah setahun. Jadi apa pengajaran ataupun apa yang kita dapat sepanjang perang setahun, ataupun kita tak dapat apa-apa. Orang tak dapat apa-apa, kan? Memandang apa orang tak ada, kan? So sebenarnya kita sebenarnya dalam kehidupan ni, bila berlakunya Taufan Al-Aqsa, dia membuka mata sebahagian umat Islam yang mana sebenarnya umat Islam ni dia tak boleh fikir dia sendiri, tak boleh hidupnya sendiri je. Fikir tentang makan dia, tentang minum dia, tentang anak-anak dia je, itu cukup, lengkap kehidupan dia. Sebenarnya Islam bukanlah begitu. Sebab bila hadis Nabi SAW, hadis yang paling basic sekali kita biasa dengar, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna ataupun tidak beriman seseorang, orang yang beriman lah, tidak mencintai sahabatnya seperti mana dia mencintai diri dia sendiri. Maksudnya kita ni takut, kita beriman, kita bangun qiyam, kita solat, macam-macam lah kita buat, tak menafikan semua itu adalah beriman. Tapi dalam hadis ni sebut takut tak sempurna iman tersebut. So apa? Sebab kita ni tak mengasihi saudara kita. Jadi ialah benda yang dah berlaku setahun, kadang-kadang jemu juga, kita dengar bila nak habis. Sebenarnya bukan setahun, dah berlakunya daripada 1948. Awak pun tidak hidup lagi, maksudnya benda tu masih berlalu. Dan bila kita setahun ni, apa yang saya dapat nak dikongsikan kepada tuan-tuan. Yang pertamanya dalam ayat Al-Quran disebut, Allah sebut orang kafir ni, dia liyutfi'u nurallah. Yang pertamanya bila daripada dah hampir ratus, maksudnya nak dekat sampai dah lebih dah rasa 100 tahun. Maksudnya orang kafir ataupun orang-orang musyrikin ni, dia nak mematikan cahaya agama Allah SWT. Tapi tak boleh-boleh lagi. Kalau kita ceritalah, tuan-tuan, kalau Gaza ni tuan-tuan tahu berapa Amerika Syarikat labur kepada Israel? Saya ada catat 17.9 bilion USD.
Panjang setahun lah. Tak tahu dah kalau sebelum ni. Kan 17.9 bilion USD. Banyak tuan-tuan. Untuk apa senjata? Untuk apa? Untuk hancurkan Gaza ni. Gaza ni bukan panjang mana, bukan besar pun tuan-tuan. Panjang dia 25 km. Sini ke mana? Tanjung Malim. Lebih kurang lah. Kan? Lepas tu lebar dia 15 km. Kecil je tuan-tuan. Kan? Kan Gaza ni, kalau ikut logik, kalau ikut akal fikiran kita, habis dah. Kan? Tapi ada lagi. Kan? Sebab itulah di ekor ataupun di hujung ayat Al-Quran tu, kan? Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan tetap sempurnakan juga cahaya agama dia walaupun orang kafir tak suka. Ini satu. Dan satu lagi disebut juga dalam di mana dalam satu hadis kan, yang mana diriwayatkan oleh Ibn Hibban kan. Hadis ni direkodkan oleh anak dia kan? Anak Imam Ahmad Ibn Hanbal kan, ditulis ni ayah yang tulis ni. Disebut dalam hadis tu, disebut la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala ad-dini zahiri. Hadis ni sangat panjang. Okay. Yang mana orang dekat Gaza ataupun orang Palestin dia sangat beriman dengan hadis ni. Apa dekat hadis ni dia kata tak akan ada satu umat dekat dunia ni yang akan memenangkan agama Allah SWT. Kemudian di ujung tu disebut kan, sahabat tanya di mana mereka ni wahai Rasulullah. Dan disebut bi Baitul Maqdis wa aqfanuha, di Baitul Maqdis dan sekitar. Dan inilah orang Gaza dia berpegang sangat dengan hadis ni, yang mana nak membenarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tengok orang yang berada di Gaza, dia tak akan keluar daripada Gaza. Maksudnya yang mana ada kisah kan, apa viral tu kan, Palestin tu kan. Sebenarnya yang Palestin yang keluar tu dia keluar sebelum lagi perang Taufan Al-Aqsa. Banyak aja tuan-tuan. Contoh orang Jordan, setengah ataupun separuh daripada Jordan adalah rakyat Palestin yang mana keluar pergi ke Jordan. Sebab tu bila di akhir daripada setahun Taufan Al-Aqsa, Abu Ubaidah berucap, semua hampir separuh rakyat Jordan keluar dan berdiri dekat jalan-jalanan. Sebab dia orang ni asalnya memang orang Palestin. Jadi tu kan. Jadi itu sedikit kan. Yang mana kalau kita meneliti lagi kan, kalau kita tengok ulama kan, ketua ulama sedunia kan, Dr. Ali Muhyiddin Qurrah, dia mengatakan bila setahun Taufan Al-Aqsa ni, negara Islam terbagi kepada 3. Yang pertama memang yang tolong lah, orang yang apa, negara Islam yang tolong orang kafir ni, Israel lah. Ni yang pertama, negara yang pertama. Yang kedua ni negara Islam yang senyap sunyi je. Kan? Tak hi tak dia senyap je. Kan? Pun tak ada. Dia diam je. Kan? Dia buat hadis ni tu. Yang ketiga memang ada umat Islam yang betul-betul ikhlas menolong kan, orang Palestin. Yang tiga. So maksudnya dulu kita tak pernah tahu pun 3 ni. Mungkin kita tahu sikit-sikit je. Tapi bila berlaku hikmah Taufan Al-Aqsa ni membuka kan, mata umat Islam di seluruh negara, yang mana kita nampak mana negara yang betul-betul kan, Islamnya, yang mana ada munafiknya, kita nampak 3 kan. Dan setahun ni juga menampakkan bahawa PBB ataupun sekutu-sekutunya tak ada meraihkan langsung hak asasi manusia. Bohong aja. Perak-perak melabur kan, melabur aja. Kita hak asasi manusia, apa lagi? Kita menjaga keamanan, tak ada, bohong. Setahun dah berapa 49,901 mati kan, syahid. Tak ada, mana ada, tak ada kan? Maka orang mula menolak apa-apa hak asasi manusia yang dilakukan oleh Amerika, ditolak sekarang kan? Dan yang sedihnya tuan-tuan, ada satu berita disebut angka 903 yang mana ahli keluarga Gaza yang tak ada keturunan. 903 maksudnya tak ada. Nenek mati, ayah mati, anak mati, cucu mati, cicit mati, habis tak ada. 903 keturunan, habis. Tak ada. Itu yang tahu lah. Yang tak tahu, yang jatuh bawah
bangunan dan sebagainya kan, tak tahulah mana ada jentera. Jadi itu sedikit lah tuan-tuan. Jadi insyaAllah sama kita terus doakan dan kita cuba menjadi orang yang bersama dalam peperangan tersebut. Tak kisahlah dalam doa ke, dalam infak kita ke, macam-macam cara lagi kan. Sebab dalam hadis Nabi pun sebut barang siapa yang mati tidak pernah berjihad ataupun langsung dalam hati dia tak ada niat berjihad, takut-takut matinya dalam keadaan nifaq. Ini hadis Nabi sebut. Itu bahaya tuan. Okay? Jadi insyaAllah kita masuk dalam tajuk kuliah kita, iaitu berkenaan dengan kisah Nabi Adam AS. Jadi sebelum kita pergi kepada kita nak cerita tentang Nabi Adam berada di bumi lah kan. Selepas kita dah cerita tentang bagaimana Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga, maka selepas Allah menerima taubat Adam dan Hawa, maka dikeluarkanlah daripada syurga dan diturunkan ke bumi kan. Dan bumi ini disediakan sebelum lagi Nabi Adam diciptakan. Bukan disebabkan Nabi Adam ni buat dosa maka turunlah bumi, tak ada. Bukan. Memang ditaklifkan. Taklif ni maksudnya tanggungjawab. Akan ada satu masa Nabi Adam ni akan pergi ke dunia untuk menjadi khalifah. Khalifah ni kita dah panjang lebar dah kita cerita kan. Tugas ni yang pertama, tugas hakikinya nanti kita akan cerita. Apakah tugas hakiki Nabi Adam ni menjadi khalifah di muka bumi. Jadi sebelum tu saya nak masuk tentang apa makna taubat. Sebelum kita akhir kuliah bulan lepas, disebut fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kan, taubat. Maka Al-Imam Qurtubi dia mengatakan bahawa mana taubat ni bermaksud kembalilah dari dosa-dosamu kepada mentaati Allah dan mencari keridhaan. Maksudnya selepas kita melakukan kesilapan, lepas kita melakukan tersilap dosa, maksiat dan sebagainya dalam keadaan kita tak sedar, tak sedar tu sebab apa? Sebab syaitan lah ataupun iblis dan sebagainya, sekutu-sekutunya lah kan? Akhirnya kita melakukan kesilapan. Maka Al-Imam Qurtubi kata, kembalikan dosa itu kepada mentaati perintah Allah. Maksudnya lagi banyak kita buat dosa, sepatutnya kita lagi banyak cuba mentaati segala apa perintah Allah SWT. Allah SWT menyuruh itulah apa yang kita kena mentaati. Okay. Dan tidak sesekali kembali ke arah maksiat. Maksudnya hati kita ni memang tak nak langsung, tak nak rasa nak kembali kepada maksiat tersebut. Tak nak kan? Kalaulah kita ni dah tersilap, maka dalam hati, lubuk hati kita, aku tak nak dah kan? Kalaulah kita terbuat lagi kan, keturunan Nabi Adam ni banyaknya dosa kita kan? Kalau terbuat juga, kembalikanlah niat tu supaya aku tak nak buat lagi dah kan? Maksudnya dosa-dosa ni. Okay? Jadi itu yang dikatakan oleh Al-Imam Qurtubi. Dan antara sebab hikmah juga bagaimana Nabi Adam mengajar kepada kita dan seluruh umat kat dunia ni, umat Islam, orang kafir dan sebagainya, kalaulah maksudnya dia tak syirik kepada Allah, selagi mana dia tak syirik kepada Allah, dia minta taubat, maka dia akan rasa satu ketenangan dalam hati dia. Ini disebut kesan daripada keimanan daripada taubat tersebut. Dia memberikan satu pengharapan. Contohlah tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah pergi ziarah penjara kan, tahanan kan, kalaulah sebut dekat dia pun dah tahu dah tarikh dia kan, hukuman gantung dan sebagainya kan. Disebabkan apa? Kesilapan. Semua manusia melakukan kesilapan kan? Tapi disebabkan kalaulah dekat situ kan, tak ada satu yang memberikan dia peluang kehidupan. Kalau dia tahu dia mati, tarik-tarik sekian-sekian, maka inilah yang memberikan harapan kepada jiwa.
Kalau dia tahu tarikh dia mati tak apalah. Dia tahu inilah kesilapan aku, maka aku bertaubat. Dia percaya bahawa dunia ni sekejap je. Sebut kalau ada satu kata-kata Arab tu disebut ma yatamallakul insan wa umruh. Manusia ni dia rasa bahagia dengan umur dia. Tapi fa innahu in dhahaba la ya'ud. Tapi kalau umur tu dia dah pergi, dia tak kembali dah. Kalau contoh lah kita main bola kan. Kita main bola daripada pukul apa? Pukul main. Sudah tafiz kan. Daripada lepas subuh sampai petang dia boleh main. Tapi bila meningkat umur kita tak mampu dah. Contoh kalau kita kerja, kita boleh kerja pada pagi sampai malam. Tapi meningkat umur akhirnya kita tak mampu dah. Itulah dia sebut fa innahu in dhahaba la ya'ud. Kalau dah pergi memang takkan kembali lah. Tapi apa yang memberikan harapan kepada kita apabila kita melakukan kesilapan-kesilapan tersebut? Iaitu taubat. Taubat ni lah yang memberikan satu tolakan kepada diri kita, pengharapan yang besar. Dunia ni sekejap kan. Jadi jadi selepas taubat Nabi Adam, maka Nabi Adam diturunkan ke dunia. Nabi Adam diturunkan ke dunia ni untuk menjadi khalifah. Jadi tuan-tuan, bila saya baca kisah Nabi Adam ni, bukanlah seperti mana yang diceritakan oleh Darwin. Kita baru kita jalan sikit-sikit, kita berdiri. Tak ada tuan-tuan. Sebenarnya Nabi Adam diturunkan ke dunia ni secara fitrahnya dia dah tahu dah segala ilmu yang ada dekat dunia ni. Kenapa? Sebab Allah dah ajarkan kepada dia. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Itulah fitrah manusia sebenarnya, dia dah tahu dah ke semua ilmu. Nabi Adam ni dah tahu dah. Macam mana nak makan dia tahu, apa nama pokok tu dia tahu. Macam mana dia nak menyembelih dia tahu. Dia nak ternakan dia tahu. Semua dia tahu, diceritakan. Dan hatta sampailah pakaian pun dia tahu. Sebab apa dalam surah Araf disebut ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Nabi Adam ni dia pakai pakaian disebut sebagai biri-biri lah, daripada kulit biri-biri. Maksudnya bukanlah Nabi Adam tu turun dalam keadaan seperti mana yang orang kafir cakap. Monyet kita ni tak ada akal. Seperti mana yang disebut oleh kalau sekarang ni, zaman sekarang pasca moden. Pasca moden ni apa tuan-tuan? Yang mana dia tahu baik dan buruk tu daripada pengalaman hidup manusia. Dulu kita zaman kuno, tu zaman moden. Sekarang ni pasca moden. Istilah lagi mudah dia, pasca moden ni adalah mengkritik apa yang ada dekat zaman moden. Contoh sebelum macam sebelum ni saya pernah sebut ke tak pernah? Contohlah, kalau kita nak belajar tuan-tuan, kita tak payah dah pergi sekolah. Kita duduk kat phone je kita boleh belajar. Hatta sampai benda tu bukan merebak sampai benda-benda akademik dunia je. Sampai akademik akhirat pun dia kena juga. Berapa nak belajar kat pondok, Masa sekarang mengkritik. Memanglah sebahagian sudut pondok ke, agama rakyat ke, sebagainya tu ada kelemahan-kelemahannya. Tapi bila dia kritik macam tu, maksudnya dia melemahkanlah sistem yang ada dekat situ. Buat apa? Duduk dekat YouTube je dengar. Talk share dia nak apa? Paling tinggi Syekhul Azhar, Syekhul Saudi, macam-macam semua ada lah. Tapi hakikatnya ada satu benda yang dekat situ manusia ni tak belajar. Tak belajar apa? Dia tak belajar bagaimana dia nak berusaha mencari ilmu. Dia tak dapat kepuasan tuan-tuan. Kalau dia belajar dekat YouTube tu, sekejap dia menek, cari. Lepas tu dia buka apa? Kalau orang yang baca Quran tu kejap je 10 minit, lepas tu dia buat benda lain. Apa lagi? Macam-macam lah. Sampai sekarang ni semua benda yang nak dibuat amal ni ditunjuk. Mungkinlah sebahagian Arab Saudi tu dia buat live tu tak apalah. Ini solat kat rumah, tahajud pun nak buat live. Apa lagi? Baca Yasin kami malam tak apalah. Ada lagi lah macam-macam lah. So benda tu benda yang
berlanggar dengan fitrah sebenarnya, kan? Sebab Nabi Adam ni memang diturunkan dia macam itulah fitrah manusia tu, kan? Sampai hatta perkahwinan, kan? Bagaimana dia nak keturunan zuriat Nabi Adam ni, kan? Merebak lah, berkembang, merebak lah. Berkembang tu maksudnya dengan perkahwinan sesama lelaki dan perempuan. Sebab orang sekarang ni kan, laki-laki kan, apa benda lah kan, perempuan-perempuan, tak logik. Dulu kita rasa tak logik, tapi sekarang dah masuk dekat Malaysia. Okay? Hati-hati tuan-tuan, tengok anak tuan-tuan kan, samalah anak saya pun kan, tengok yang lembut-lembut sikit tu kan, bagi sikit tuan-tuan kan, kalau dia lelaki lah kan. Kalau yang perempuan tu kasar sangat, lembut kan dia, tak tahulah macam mana kan. Bahaya sekarang ni dia, sebab normalisasi ni terlalu cepat. Budaya ni datang dalam keadaan tak sampai 1 minit, setengah saat dan sebagainya. Sebab apa? Dia boleh buka search TikTok, sampai apa lagi dia nak, apa budaya apa. Pakai dulu, kita tengok pakai dulu kat sekolah, Imam Ali tahu sekolah kan, tak boleh pakai seluar cikang, ketat kan, pakai seluar selek ketat kan, daripada atas sampai bawah. Dia nak tunjuk paha dia sampai kaki dia kan. Tapi sekarang tak ada. Sekarang ada yang tengah-tengah tu besar. Trend lah. Nak cerita kat tuan-tuan lah. Mungkin ada anak tuan-tuan pakai macam tu. Ada yang bawah besar, atas kecil kan. Ada yang terbelah. Macam-macam lah. Itu semua datangnya daripada benda-benda yang dah cepat, daripada media lah kan? Normalisasi yang berlaku. Jadi akhirnya fitrah manusia tu dia jadi macam, dia dah tak tahu dah mana satu fitrah tu kan. Ada sampai orang berdebat, orang perempuan tu, orang kafir lah, debat dengan seorang tokoh Islam, dan dia doktor lah kan. Dia mengatakan, aku ni tak boleh nak beranak, so buat apa aku nak jadi perempuan, aku jadilah lelaki kan. Maksud doktor tu bercakap, kau jadi lelaki pun sama je, kau tak boleh beranak dengan orang pun kan. Maksudnya kalau dia jadi perempuan tak boleh beranak, tapi kalau dia jadi lelaki sama je, dia tak boleh beranak dengan orang pun kan. So maksudnya berlaku sangat teruk, sampai dia mengkritik fitrah dia, fitrah rezeki. Itu yang sudut yang tu lah, yang besar tu kan. Kalau sudut fitrah secara yang lain tu lain pula kan, tidur tak cukup kan, tidur sejam kan, banyak orang mati dan sebagainya. So tidur tak cukup, lari daripada fitrah dia. Sebab Allah ciptakan malam ni untuk tidur kan, sama ya awak pun kan, kadang-kadang main futsal kan. Kan. Tapi yang teruk tu main game tu kan, takut kita tengok kan. Alhamdulillah lah diselamatkan kan. Kalau kita tengok anak-anak kita kan, anak-anak orang luar lah, bukan Masjid Sungai Masin ni, masjid lain lah kan, kat Perak tu main game tu lah kan. So kalau main game tu memang maksudnya dia boleh main pagi sampai malam kan? Malam tu tak tidur, mau sambung lagi pagi kan. Allah Ta'ala alam lah, tak tahulah macam ni kehidupannya. Okay. Jadi InsyaAllah kan, selepas je Nabi Adam, selepas kita cerita tentang fitrah dan sebagainya kan, dan kita kena tahu juga dekat muka bumi ni bila diturunkan bukan dua je, disebut juga wa qulna bitu ba'dukum li ba'din jami'a. Disebut ada 3 kat situ disebut. Yang pertamanya Adam diturunkan ke bumi, yang kedua Hawa, yang ketiga jin lah, iblis. Yang ketiga tu ada juga dekat dunia. Dan dia ni dah berpengalaman dekat dunia ni kan. Sebab sebelum Nabi Adam duduk, dia dah duduk dulu dekat muka bumi ni. Maka dia ni orang kata veteran lah kan. Kalau askar veteran tu dia tahu dah selok-belok mana dia nak pergi kan. So dia ni dah power dah lah kan. So disebabkan dia ada sekali dengan Adam dan Hawa kan, maka bukan peperangan di antara Adam, iblis manusia dengan iblis ni bukan dekat situ je, bukan dekat syurga je, sampai dekat dunia ni, sampai sekarang lah kan. Yang rasa tak nak pergi solat kan, itu antara kerja-kerja dia lah kan. Kita malas nak bangun solat sunat dan sebagainya kan, kita tengok kan. So benda-benda macam tu adalah bentuk peperangan yang tidak nampak secara zahir, tapi benda tu berlaku dalam menyesatkan. Dan kita, kalau kita tengok secara global pun kan, kita ni
kita berpegang dengan sistem apa tuan-tuan? Kalau kita tanya lah, kalau contoh berlaku lah Taufan Al-Aqsa ni kan, satu lagi membuka mata manusia, sebenarnya kita ni berpegang kepada apa? Apa kita pegang dengan apa? Akhirnya bila kita tengok daripada sudut-sudut, setiap hari dalam kehidupan kita, kita tak terlepas daripada kita berpegang dengan apa yang Israel ataupun Amerika cipta. Ubat gigi kita pakai. Tengok. Apa? Shampoo kita. Makan itu. Selepas dah ada boykot ni, barulah kita nampak, barulah kita ada satu pemilihan yang kita nak pilih. Mana yang lagi baik, mana yang lagi buruk. Kan? Memberikan satu inisiatif baru kan, terhadap diri kita. Dan dekat situ pun syaitan main. Kan? Beli je lah. Kan? Tak ada apa manfaat pun. Kan? Dah pakai lama dah, pakai je lah. Kan? Dekat situ ada orang dia rasa dia nak berubah, dia nak bantu. Kan? Saudara dia dekat Palestin, dia titik tolak daripada diri dia, dia akan berubah lah. Kan? Ada orang yang dia tak nak, yang dia tak selesa lah. Dia sedap dah makan McD, kan? Dia sedap makan KFC, dia tak ada. Kan? Tapi ada orang yang sebahagian dia rasa dia nak bantu, dia nak bersama dalam peperangan tu. Dia mujahadah, dia berusaha lah. Walaupun syaitan cakap sedap lah, and duit banyak kan? Tapi boleh makan lagi benda-benda lain tuan-tuan kan? Ikan keli bakar ke, kan? Cendol ke, kat botol tu ada tuan-tuan, cendol dekat padi. Tuan-tuan pergi search TikTok kan, ada cendol bawah jambatan Sungai Perak. Awak boleh tahu. Dah lama tak balik nanti awak pergilah. Okay? Macam-macam lagi makanan kita boleh makan. Jadi tuan-tuan, ni ayat apa? Al-Maidah. Okey, jadi kita masuk dekat kisah ibni Nabi Adam alaihi salatu wasallam. Selepas Nabi Adam, ada yang mengatakan Nabi Adam ni duduk 200 tahun dekat dunia, lepas tu baru meninggal. Tapi wallahu ta'ala alam, tak tahu, tak dikenal pasti, dan dia tidak menyebutkan riwayatnya, tak ada yang sahih sebagainya. So yang pastinya dia sebut kita ni adalah memang keturunan daripada Nabi Adam. Maksudnya tak ada lain lah kan. Kalau nak cerita ada pula siapa lah, Ali ke, tak tahulah kan, pakcik-pakcik manalah. Tiba-tiba dia mengaku kan, aku ni lah manusia yang pertama diciptakan. Tak ada Ustaz. Okey, adalah Nabi Adam. So disebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Maidah, dikisahkan tentang anak Nabi Adam. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan. Dan kisah ni dalam surah Al-Maidah ayat 27 sampai 32. Yang mana ayat kisah ini diturunkan kepada orang-orang kafir, ataupun ada lagi disebut sebagai orang-orang ahli kitab. Sebab kebanyakan orang Arab ni, kebanyakan dia ummi. Ummi ni maksudnya tak pandai membaca. Dan dia pun banyak mendengar kisah dan sebagainya. Lepas kita banyak dengar kisah Israiliyat. Tapi banyaknya kisah Israiliyat sekarang dah banyaknya tak berapa nak betul. Maksudnya dah bercapak-capak, direka-reka oleh orang-orang kafir. Tapi ada sebahagiannya yang betul, ada sebahagiannya yang tak betul. Jadi kisah ini diceritakan kepada orang-orang kafir khususnya. Tapi bila disebut dalam tafsir, dikhususkan juga kepada orang beriman dan orang Islam. Sebab apa? Sebab daripada kisah yang ada di dalam Al-Quran ni lah, disebut apa? Disebut bil haq, disebut kisah-kisah yang di dalam Al-Quran ni kisah-kisah yang benar, yang tepat, dan dia memberi kesan kepada jiwa manusia tersebut. So apa? Sebab dia benda yang hidup, kisah dia hidup. Dia bukan kisah yang reka cipta, bukannya kisah yang macam apa, kisah apa kalau penulisan SPM tu tak ingat lah, capal lah apa tu. Bukan, dia bukan kisah-kisah yang direka oleh manusia, tapi dia memang kisah yang berlaku nyata, yang direkodkan, dan Allah SWT menurunkan ayat. Maka disebab itulah kisah-kisah, kalau kita tengok dalam Al-Quran, banyak memberikan satu titik tolak kepada diri kita, daripada kita ni rasa malas
kerajin, ataupun orang yang sedang menimpa musibah, rasa menekat diri dia. Ada orang yang rasa tengah berduka cita, rasa bahagia balik selepas mendengar semua kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Maka dalam kisah anak Nabi Adam ni juga akan memberikan beberapa pengajaran kepada diri kita. So disebut watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq. Disebut kat sini watlu alaihim. Watlu alaihim ni adalah iqra alaihim. Bacakanlah kepada mereka ataupun ceritakanlah kepada mereka. Kalau bahasa sekarang apa tuan? Apa tak tahu lah. WhatsApp lah dia orang. Mudah faham kan. Bagilah kat dia orang kan, ceritakanlah kepada dia orang. Disebut kat sini utlu ala haula wa ala ghairihim minan nasara wal musyrikin. Ceritalah kepada orang musyrikin dan Nasara. Dan diceritakan juga ala ashabika minal mu'minin wal muslimin. Ceritakan juga kepada orang muslimin, orang Islam dan juga orang-orang beriman. Cerita tentang apa? Naba'a bani Adam. Naba' ni kita biasa kan, An-Naba'. Surah An-Naba' tu maksudnya berita. Berita besar lah maksudnya. Huwa khabrul azim. Maksudnya cerita benda yang agung ni. Nak cerita benda yang banyak manfaat dan banyak faedah yang kita boleh dapat. Wal khabru alladhi lahu dilalah. Yang mana kisah ni terdapat banyaknya memberi bukaan mata, bukaan hati kepada orang-orang yang mendengarnya. So disebut kisah anak Nabi Adam ni yang diceritakan dalam Al-Quran ni adalah kisah yang mana berlaku di zaman Nabi Adam. Wa fi ahdihi wa zamani. Maksudnya berlaku pada waktu adanya Nabi Adam tersebut. Tapi disebut amma ismuhuma, akan tetapi dua nama yang diceritakan dalam ni tidak disebutkan. Kan biasa kan kita dengar tuan, Habil dan Qabil kan tuan. Saya bukan nak bangkitkan kekhilafan kat sini, saya nak cerita. Maksudnya secara sahihnya sanadnya tidak ada ceritakan dalam Al-Quran dua nama tersebut. Dan di sini Dr. Ali Solabi dia menceritakan, aku mengambil dua orang ni, aku terima je. Ada orang mengatakan Habil dan Qabil, aku terima. Ada yang mengatakan manusia pun aku terima, aku tak kisah. Yang pentingnya adalah dia menerima apa pengajaran yang ada dalam kisahnya. Maksudnya dia tak nak berkhilaf, Habil ke Qabil ke, siapa lagi? Ada orang dah bagi nama anak dia Habil Qabil kan, menangis pula, tukarlah nama cakap tak ada lah hadis sahih ni. Menyesal udah ustaz sebut kat masjid, udah dino pula ustaz tu pula kena. Kan? Tak apa kan, bubur okey je, tidak ada masalah. Sebab apa? Habil dan Qabil ini diceritakan dalam Israiliyat ahli kitab. Jadi tak perlu kita gaduh-gaduh Habil dan Qabil dan sebagainya. Yang pentingnya adalah naba'a bani Adam. Berita tentang kisah anak Nabi Adam ni lagi memberi pengajaran kepada diri kita. Jadi dan kitab tafsir pun meletakkan bahawa Habil dan Qabil. So sebab itulah Dr. Ali Solabi dia tak mengkritik pun, dia terima. Dan disebut kalau dalam kisah Habil dan Qabil ni kita tahu annal maqtul ismu Habil, yang terbunuhnya nanti adalah Habil, yang membunuh ni adalah Qabil. Dan di hujung nanti bukan ni kot sebab tapi bukan di bulan depan insyaAllah, kita tengok dekat hujung nanti kisah Habil dan Qabil ni, kita akan dapati sebenarnya Qabil ni pun sebenarnya bukanlah dia sengaja nak membunuh Habil. Itu yang menarik. Ini saya baru baca buku ni kan. Dia pun melakukan kesilapan seperti mana Nabi Adam alaihi salatu wasallam. Disebabkan apa? Disebabkan syaitan juga. Yang mana sangat mengusik jiwa dia, yang mana fitrah dia memang dia rasa sakit hati dengan saudara dia. Tapi bila syaitan masuk, cucuk, akhirnya berlakulah pembunuhan. So kita sambung sikit lagi. Naba'a bani Adam bil haqq. Disebut ni, disebut bil haqq, ay amru nazala minal haqq.
Maksudnya kisah ini bukan direka-reka, tidak ada tokok tambah, tidak ada diputar balik dan sebagainya. Memang diceritakan secara macam itulah kisah ni. Dan disebut إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. Maka Habil dan Qabil ni ketika mana dia besar umur dia dah meningkat dewasa, disebut dia orang ni melakukan dua pekerjaan. Habil ni melakukan disebut mir'atil masyiyah, seolah-olah macam mengembala lah, mengembala kambing, mengembala biri-biri. Ini Habil, dia punya pekerjaan dia ketika dia besar. Kan? So maksudnya kita lepas ni kita fikir zaman Nabi Adam ni bukan tak kerja tu kan, kerja juga. Kan? So janganlah kita rasa penat bekerja. Kan? Dia orang kata kalau disebut dalam satu kata-kata tu, kalau sekolah tahfiz disebut daripada lelah tu tukarlah kepada lillahi ta'ala. Kan? Okay? Jadi so bila Habil kan, dia bekerja sebagai menternak kan, biri-biri kan, kambing. Dan Qabil ni pula dia adalah min zura'il ard, maksudnya dia apa? Petani. Petani lah. Okay? Tanam apa? Tak tahulah tanam apa. Disebut dia petani lah. Semacam lah, tak tahulah. Sawit ke tak tahulah. Allah alam. Okay? Sawit tak ya? Sawit tak? Tahulah kan, ikut getah ke, tahulah. Ikutlah kan. Lepas ni semua nak sawit kan. Jenuh. Okay. So maka sampailah satu peringkat diminta supaya kan idh qaraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima kan. Sampailah satu dia punya apa? Tempoh, dan akhirnya Allah minta kepada dua orang anak Nabi Adam ni, dia minta untuk apa? Untuk mengorbankan. So korban ni adalah kalau disebut kat sini maqam as-sidqah, maksudnya sedekah. Apa-apalah daripada pekerjaan dua ni lah. So kalau Habil dibawa lah dia punya binatang dia, kalau yang Qabil ni dibawa lah dia punya petani, tak tahulah dia bawa apa. Tu sebab tu susah tadi sebut. Kalau dia sawit lah kan. Kalau dia bawa cili padi lah. Mudah sebut kan. Tapi disebut kat sini fatuqabbila min ahadihima, tapi Allah menerima salah satu daripada dia orang saja. So yang kita tahu kan, Allah menerima yang Habil, Allah tidak menerima yang Qabil. Allah tidak terima ni bukan isu korban kita haji tu, bukan tuan. Ini adalah isu daripada hati Habil dan Qabil. Kerana apa? Li'annahu lam yakun khalisan niyyah. Kerana Allah tidak walam yutaqabbal minal akhar, Allah tidak menerima satu lagi disebabkan apa? Sebabkan niat yang tidak ikhlas. Ini bahaya tuan-tuan. Kan? Maksudnya dalam kita punya sedekah ataupun kita korbankan apa yang daripada diri kita, kan? Yang pertama sekali Allah tidak menilai pun banyak mana kita sedekah. Kan? Kalau contoh kita bagi azan. Kena tok ni.
Okey, jadi kita sambung tentang korban tadi. So disebut dalam ni kan, disebut kenapa disuruh korban kan? Dan disebut dalam kitab dan sunnah pun tidak disebutkan kenapa korban kan? Kerana Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Tapi ada yang disebutkan juga yang diterima lah kan? Kenapa korban? Kerana ia adalah yataqarrabu ila Allah. Maksudnya nak tengok siapa yang paling dekat dengan Allah SWT. Maksudnya nak mendekatkan diri dengan Allah SWT ni, salah satunya adalah korban. Bukan korban lah, berkorban lah. Korban ni banyak tuan-tuan, harta kan, tenaga, macam-macam lah korban ni. Ikutlah pada diri sendirilah kan. Ada yang ada harta, korbanlah harta kan. Kalau ada yang tenaga lebih kan, bagilah tenaga yang lebih kan. Okay. Jadi wal qurban kullu ma yataqarrabu bihi ila Allah Ta'ala. Dan korban kat sini yang Allah minta kepada dua orang ini adalah untuk mendekatkan, nak tengok siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebutkan juga di sini, bukannya Allah menerima korban Habil ini disebabkan dia bagi kambing kan. Kambing kan, sedap kan kambing bakar. Bukan sebab kambing, bukan sebab mahalnya kambing tu ataupun biri-biri tu, bukan. Dan kenapa Allah tidak menerima Qabil? Bukan dia tak terima apa disebut tadi, sawit lah, cili, padi dan sebagainya. Bukan sebab tu, bukan sebab nilai itu tersebut, tapi disebabkan hati tersebut. Dan Allah tengok dekat hati manusia tersebut. Dan inilah benda yang paling besar sekali dalam isu korban ataupun kita nak mendekatkan diri kepada Allah SWT. Benda yang paling besar sekali adalah niat kita, hati kita. Kenapa dikisahkan tentang korban? Sebab korban ni susah kan. Kita kerja siang malam, pagi malam, tengah hari malam, kita nak bagi macam tu je kan, free of charge kan, mana ada kan. Sebab itulah dikisahkan korban ini memberikan satu kisah yang hidup kan. So di mana kita lah, kita bekerja siang malam
kan, jenuh lah, tak tidur kan, sebagainya. Tiba-tiba kita diminta untuk korban, tentulah kan, tiba-tibalah masjid kan meminta satu derma lah, kita pun kena korbankan kan. So korban tu bukanlah mengikut pada nilai angka kita, tapi yang ada dalam hati kita. Kalau kita mampu RM1, inilah RM1 lah kan, inilah yang aku mampu, tapi kat rumah lagi kan. Okay, tuan-tuan. So apa yang mampulah okay. Kemudian disebut qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan di sinilah berlakunya satu titik mula, titik hasad daripada Qabil kepada Habil. Kenapa? Kerana korbannya tidak diterima. Dia berusaha juga, dan dia penat lelah juga bekerja, tapi dia tidak diterima kerana hati. Maka dia pun mulalah rasa hasad, dengki kepada kawannya. Dia kata apa? Dia akan sesungguhnya aku akan membunuhmu kan. Kemudian disebut qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan dia nasihatkan kepada saudara dia nasihatkan kan, sungguhnya Allah menerima kan, Allah menerima korban ni orang-orang yang bertakwa. Tengok sifat Habil kepada Qabil. Qabil ni dengki, tapi Habil ni sikap dia apa? Dia bukan nak berperang balik, tapi dia menasihati. Kerana apa? Dia bagi tahu sebab apa korban kau tak terima. Sebab apa? Sebab engkau niat kau lain. Kau bukannya ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai sini saja tuan-tuan. Nanti kita akan sambung. La'im basatta ilayya, sampailah berlakunya pembunuhan di antara Habil dan Qabil, dan sampailah kisahnya menceritakan tentang bagaimana nak ke bumi ni kan. Maksudnya Qabil ni betapa buruknya, betapa dia ni lupa akan mentaati perintah Allah sampai dia lupa kan apa penghujung kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat yang mana syaitan suka. Sampai dah bunuh, mati, barulah Allah baru menyesal. Okay? Jadi wallahu taala alam. Nanti kita akan sambung kisah Habil dan Qabil. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minal riya' wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa walidina wa an jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.